Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada petang ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada hari ini kita tengok pada ayat yang ke-35 berkenaan dengan mukjizat, dan ayat ini adalah merujuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan soalannya, mukjizat itu Nabi boleh buat sendiri ataupun ia merupakan satu anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Nabi buat sendiri ataupun anugerah. Dan bolehkah Nabi buat mukjizat ikut suka? Tidak, jawapannya tidak. Kerana hal mukjizat itu adalah hal daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada Nabi. Dia merupakan kurniaan daripada Allah. Dan tidak setiap hari mukjizat itu berlaku. Bukan setiap hari mukjizat itu berlaku, tidak. Kenapa? Kerana ada mukjizat yang mana berlaku di hadapan mata musyrikin Mekah. Mereka melihat mukjizat namun mereka tidak beriman kepada Allah. Lalu kalau mereka minta dengan Nabi bermacam-macam permintaan, maka adakah mereka semua itu akan beriman kepada Allah? Nanti kita tengok. Dan begitu juga dengan satu benda yang Allah Ta'ala anugerah kepada seseorang yang saya sebut kemarin, iaitu merupakan karamah. Merupakan karamah. Karamah adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada wali dengan bukan kehendak wali tersebut. Bukan wali itu yang nak karamah tersebut. Ia merupakan satu anugerah daripada Allah Azza wa Jalla yang beri kepada wali tersebut. Ya tidak sama sekali kita panggil wali tersebut nak, tidak. Beramal untuk karamah adalah satu benda yang tidak boleh. Beramal untuk mendapatkan karamah satu perkara yang tidak dibolehkan. Tetapi sebaliknya, karamah itu wujud, ada. Di antara masalah yang berlaku pada hari ini, kalau tengok anak murid yang jahil ni, dia pandang tinggi tok guru dia dengan kata bahawa tok guru dia ni ada karamah. Tok guru dia ni ada karamah. Dan bila anak murid tanya tok guru tu amalan-amalan tertentu yang boleh mendapat karamah, kita panggil keramat ni, dia ajar amalan-amalan tertentu untuk dapat keramat. Lagi-lagilah tidak bertapatan dengan sunnah Nabi SAW. Kerana ia anugerah daripada Allah, bukannya ada amalan tertentu nak suruh jadi gitu, tidak. Mungkin kita kata oleh kerana dekatnya dia dengan Allah Azza wa Jalla. Dekat je dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana dekat itulah yang menyebabkan dia itu sendiri diberi anugerah tertentu oleh Allah. Dan bila diberi anugerah,
maka dia terima tanpa mengkhususkan amalan ni, baca ni untuk dapat karamah. Baik. Firman Allah Ta'ala. Ayat hari ini surah Al-An'am, ayat yang ke-35 insyaAllah. Baik, kita tengok ayat 35. Sebelum pada tu, share dulu di grup masing-masing, di wall masing-masing, di Facebook tu tolong share supaya sama-sama dapat manfaat. Pakat share semua insyaAllah. Wa in kana kabura 'alayka i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ard aw sulaman fis sama' fata'tiyahum biayah walau syaa Allah lajama'ahum al-huda fala takunanna minal jahilin walau kana kabura 'alayka. Dan jika terasa amat berat kepadamu. Sebelum ni Allah Ta'ala sebut dah, Nabi pun pedih, sedih serta pedih hati ni, bukan pedih sakit, terasa hati dengan penolakan dakwah dia kepada kaum musyrikin Mekah. Sampailah Nabi rasa hampir tak larat dan tak tahan nak bawa agama ini. Tapi Allah Ta'ala beri semangat kepada Nabi SAW. Tambahan pula Nabi kita ni orangnya hatinya lembut, hatinya pemaaf. Dan baginda juga bukan malaikat yang tak ada perasaan, Nabi juga manusia. Lalu i'raduhum, perbuatan mereka berpaling. Nabi sangat terkesan dengan kaum mereka yang berpaling. Fa in istata'tum, maka sekiranya engkau sanggup wahai Muhammad, kalaulah engkau mampu wahai Muhammad, kau buatlah. Buat apa? Kau buatlah. Jadi soalannya buat apa? Antabtaghi nafaqan fil ard, untuk mencari lubang dalam muka bumi ini. Lubang yang dalam untuk menembusi bumi, kerana perkataan nafaqan ni bermakna benda yang mesti ada dua bukaan. Jalan masuk satu, jalan keluar satu. Allah cabar Nabi untuk cari lubang. Kalau tidak ada, gali sendiri, seolah-olahnya gitu. Au sulaman fil ardi, ataupun satu anak tangga yang boleh naik ke langit, atau buat anak tangga sampai ke langit. Untuk apa? Untuk cari mukjizat di langit. Fata'tiyahum bi ayah, supaya engkau dapat bawakan mukjizat kepada mereka. Kita kena faham dengan baik ayat ni. Kalau kamu tak tahan Muhammad dengan penolakan mereka yang mahu kamu supaya bawa mukjizat pada mereka ni seperti yang mereka minta, maka buatlah. Kita kena faham lah, kalau Allah Ta'ala suruh cabar begini, maknanya memang tak boleh buat. Maknanya kalau mau nak ikut emosi kamu Muhammad, begitulah. Sebab tu seolah-olah dalam ayat ni Allah Ta'ala suruh Nabi tunggu pertolongan Allah Ta'ala. Tunggu pertolongan Allah, yang kemana kita telah sebut ayat sebelum ni, bahawa pertolongan Allah Ta'ala itu hampir. Supaya Nabi kita Muhammad SAW tunggu pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ada benda-benda yang diminta oleh musyrikin Mekah sendiri, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh Nabi buat, dan benda tu berlaku sungguh. Tapi berapa banyak dah yang mereka minta dengan Allah, minta dengan Nabi. Mereka minta tu bukan nak beriman, untuk mengejek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila pertolongan Allah ni, Allah Ta'ala saja tahu. Bukan diletak pada tangan Nabi, bukan letak pada tangan siapa-siapa, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Walau sya Allah, dan sekiranya Allah Ta'ala kehendaki, maksudnya Allah Ta'ala nak beritahu kita bahawa dia boleh apa sahaja lakukan dia nak. La jama'ahum 'alal huda, tentu dia dihimpunkan ke atas jalan hidayah dan petunjuk. Allah Ta'ala boleh buat. Boleh buat semua kaumnya beriman, sampai Nabi tak payah tunggu dakwah pun, beriman tu pada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala nak macam ni. Sebab apa? Sebab apa Allah Ta'ala tak kumpulkan mereka semua beriman kepada Allah, jadi taat belaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga boleh beri segala mukjizat yang diminta oleh musyrikin Mekah sampai mereka beriman kepada Allah. Tapi Allah tidak mahu macam tu.
Allah tidak mahu macam tu, dan Allah Subhanahu wa taala nak manusia beriman dalam perkara gaib, dan kehidupan ini dengan ujian untuk mereka beriman pada Allah. Bagaimana saya telah sebut sebelum pada ni, salah satu daripada perkara yang menjadi cabaran kepada manusia ini apabila diminta beriman kepada benda yang dia tak nampak, gaib. Tapi orang yang hatinya menerima segala-galanya, mereka terima bahawa ini adalah salah satu daripada hukum yang mesti manusia ikut. Mesti manusia yang taat pada Allah, dia kena ikut, dia kena percaya benda ni, barulah ada nilai iman itu. Kalau Allah Ta'ala nak kau semua, kita panggil kau. Allah Ta'ala nak ipung semua sekali beriman, tak ada masalah sikit pun bagi dia. Tidak ada masalah sedikit pun bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak himpun semua pakat beriman pada dia. Tidak jadi masalah. Dan tidak menjadi masalah sedikit pun bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk biarkan dia dalam keadaan kufur. Tak ada masalah. Kerana Allah ni mau beriman pada aku pun tetap jadi Allah. Mau nak kufur pada aku pun tetap jadi Allah Ta'ala. Dia tak turun pangkat walaupun selangkah, naik walaupun selangkah, tak turun pangkat walaupun selangkah. Dia begitu. Itu Allah. Dia tak perlu kepada manusia dan tidak berhajat kepada manusia. Baik. Fala takunanna minal jahilin. Oleh itu wahai Muhammad, jangan engkau jadi daripada orang-orang yang jahil. Jangan kau jadi jahil sebagaimana mereka tu. Jangan. Sebab tu jangan kita nak harap semua orang akan senang beriman dalam berdakwah ni. Semua orang harap supaya semua orang tu terima apa yang kita sebut. Tidak. Ada orang tak terima, dan ada orang yang lawan. Nak lawan, nak tak terima ni, itu adalah hukum sunnatullah, hukum kepada alam ini. Kita kata ramai orang terima dengan dia, ramai orang terima, tiba-tiba ada orang tak terima. Macam Ustaz Abid Liu lah, Ustaz Abid Liu. Ramai orang yang suka kepada dia, ramai orang yang terima pada dia. Dia buat apa ni buat tu, macam-macam. Dengan perniagaan dia maju, dengan tolong orang. Kita pun setuju gitu. Kita pun setuju. Tapi ada juga orang tak suka ke dia. Itu biasa orang panggil hukum alam. Kalau nak suruh semua orang suka belaka, orang tak panggil manusia lah tu, orang panggil benda lain. Jahil ni jahil ni, kalau kita tengok jahil ni bahasa Arab. Kalau kita boleh terjemah jahil ni, terikut sangat dengan emosi, dengan perasaan, sampai meletakkan emosi, perasaan tu duduk di hadapan, membelakangi hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu orang panggil jahil. Ya, jangan kita duduk mengakulah saya jahil, jangan. Tak malu kita mengaku jahil, lepas tu tak mahu mengaji. Mengaku saja jahil. Berasa sedap duduk dalam jahil tu. Itu masalah manusia. Dan Allah Ta'ala nak beritahu juga kepada Nabi, jangan ikut emosi. Jangan. Duk ikut emosi jangan Muhammad. Biar Nabi pun ada perasaan, dan Nabi ada emosi. Nabi ni manusia. Sebab tu ayat-ayat dalam Quran ni ada ayat-ayat yang memberi semangat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang beri semangat inilah yang kita nak ambil supaya orang yang bawa dakwah tauhid ni supaya bersemangat. Sebagaimana Nabi semangat. Nabi bersemangat, Nabi bina semangat para sahabat dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim. Baik. Lalu kita kena sabar. Kerana sabar pun dapat pahala. Betul, orang mukmin ni peluang dapat pahala tu orang panggil segenap segi. Mari kok ni pun dapat pahala, mari kok ni pun dapat pahala. Ajabal li amril mu'minin, ajaibnya seorang mukmin ni semua dapat pahala. Bila mari musibah dia sabar dengan musibah dapat pahala, bila mari nikmat dia bersyukur dengan nikmat pun dapat pahala. Maknanya Allah Ta'ala nak beri pahala kepada orang mukmin ni sampai tahap begitu. Allah Ta'ala nak beri pahala kepada orang mukmin ni sampai tahap mari kok ni pun dapat pahala, mari kok ni pun dapat pahala. Allahu Akbar, itu hebat. Ayat nombor 36. Apabila ada orang tak terima, ada juga orang boleh terima kebenaran. Tu dia. Bukan semua tak terima. Ada juga hak terima.
Hak terima ni, kita kata jangan kita sangka semua orang tak terima. Jangan. Ada hak terima. Dalam berdakwah ni, ada orang tu terima jauh-jauh, senyap-senyap, dia seorang hati terima, tapi dia duduk senyap, dia seorang. Ayat nombor 36, cuba tengok. Innama yastajibu alladhina yasma'una wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Innama, hanya senya, yastajibu, orang yang menyahut seruanmu. Majoriti manusia tu tak mahu sahut. Majoriti manusia tidak mahu dengar. Majoriti manusia tidak mahu dengar, tak mahu terima ajakan tauhid ni. Maka siapa yang nak dengar? Kalau nak dengar ni siapa? Alladzina yasma'una, itu orang, ialah orang yang mendengar. Hanya orang yang mampu dengar sahaja terima ajakan tauhid. Kalau kita tengok di sini, dengar dan hati ni ikut. Sebelum ayat ni disebut perkataan waqara pada kalimah yasma'u. Ayat sebelum ni, kalau kita tengok, seolah-olah ada pemberat dan penahan di telinga dia supaya tidak mahu dengar. Orang yang dengar, sekarang ramai orang yang mendengar. Dan mendengar ni manusia dengar sendiri. Kalau ada telinga yang baik, pendengaran yang elok, dia dengar sendiri, tak payah ajar dia dengar. Tapi gerakan kepada hati ni, mereka mampu hendak mendengar, bukan dengar saja, tapi hendak mendengar. Kerana telinga yang mampu mendengar, tapi nak dengar ajaran tauhid itu belum tentu. Dan telinga yang mendengar hanya sekadar dengar ajaran tauhid tapi tak ikut pun ada. Tu kita kena beza tu. Tapi orang ni ada keinginan untuk terima kebenaran. Ada keinginan untuk mendapat kebenaran, mencari kebenaran. Dia ada keinginan. Dengarlah 10 kali, 1 juta kali dengar pun, tetapi dalam hati tu nak cari, bukan nak cari kebenaran, dalam hati itu ada ketaksuban, nescaya benda itu tidak akan melekat dalam hati. Dia dengar-dengar ni, dengar hak melekat dalam hati ni, dengar untuk mencari kebenaran. Macam saya sebut petang ni, saya tidak suruh tuan-tuan terima secara bulat-bulat. Tidak. Tapi tuan-tuan kena tengok. Dan kena dengar dengan betul. Fikir dengan mata hati, bukan fikir dengan emosi. Tapi kalau tuan-tuan dengar, tengok muka saya tu, Wahabi ni. Lepas tu dengar, dia tak dapat ilmu. Sebab apa? Menuduh saya dulu, meletak ustaz ni begini, ataupun siapa-siapa saja. Tengok ustaz mana tak boleh pakai ustaz ni. Kita letak tu tak boleh pakai dulu. Tak dengar dulu. Sehingga dia bercakap benda hak tak boleh pakai, kita pun stop. Tak boleh dengar. Itu sifat orang mencari, dan biasanya hak cari kebenaran ini dia akan jumpa dengan kebenaran. Allah Ta'ala Maha Adil, tuan-tuan. Baik. Wal mauta yab'athuhumullah, sedangkan orang-orang yang mati Allah Ta'ala bangkitkan mereka semula pada hari kiamat. Setelah Allah Ta'ala sebut mereka berkenaan dengan mendengar, Allah Ta'ala terus sebut tentang orang mati. Maknanya orang mati tak boleh mendengar. Oleh itu kalau orang baca talqin pada orang mati itu, baca talqin pada siapa? Talqin ni dibahas panjang lah oleh ulama kita, tapi baca talqin nak ajar orang mati. Bila malaikat mari mu kena sebut begitu, begini, menjawab begitu, begini. Malaikat mari kena buat begitu, kena kata begitu. Tak betul. Tak betul. Apatah lagi pergi minta dengan kubur seolah-olah orang dalam kubur tu mendengar. Bertentangan langsung dengan ayat ni. Satu makna. Satu lagi, ayat ni juga nak beritahu kita, kalau orang yang hatinya mati, kita ajarlah macam mana pun, dia tidak akan dapat. Sebab apa? Hati itu mati. Kita boleh kata bahawa mereka tunggu mati saja. Tunggu mereka mati, malaikat maut nak cabut nyawa. Sebab apa? Hati itu mati.
Allahu Akbar. Cuma kita sebagai manusia ni kita tak tahu siapa dimatikan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dakwah ni perlu diteruskan. Sebab kita sendiri tak tahu siapa dia yang dimatikan hati oleh Allah Taala ni, kita tak tahu. Dan Allah Ta'ala nak beritahu juga bahawa orang yang telah mati memang akan dibangkitkan di hari akhirat. Lalu, apa yang akan berlaku selepas kita dibangkitkan ni? Di hari akhirat. Mesti ada pertanyaan. Jawapannya, summa ilaihi yurja'un. Kemudian mereka dikembalikan kepadanya. Semua kita ni kembali untuk jumpa dengan Allah Ta'ala. Untuk apa kita kembali pada Allah ni? Untuk terima balasan. Sama ada percaya ataupun tidak, ini adalah keputusan daripada Allah dan sifir kepada alam ini. Mu nak percaya pun tidak, orang menolak akhirat ni, kita tak percaya pun tak apa, nak percaya pun tak apa. Bukan tak apa makna tak ada apa-apa, tidak. Mu tak mau percaya pun, mu jumpa akhirat esok. Mu nak percaya pun, mu jumpa akhirat. Tapi ingat, kalau mu tak percaya, mu jumpa dengan akhirat, teruk kamu. Tapi kalau kamu percaya, mu jumpa dengan akhirat, mu telah beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, syirik tak ada, nescaya kamu selamat. Nampak tu? Baik. Ayat nombor 37 adalah syikayah, rungutan. Allah Ta'ala nak cerita bagaimana kata-kata para penentang kebenaran ini. Dia kata macam mana dia nak tentang kebenaran ini. Allah ada je perkataan dia. Wa qalu, dia kata. Wa qalu, dan golongan kafir musyrikin itu berkata. Mereka tak puas hati lagi ni. Tak puas hati dengan apa Nabi sampaikan, macam-macam hujah musyrikin Mekah keluarkan. Tak puas hati lagi. Macam puak-puak yang buat bid'ah zaman kita ni lah. Dia cari juga dalil nak suruh kata benda hak bid'ah dia buat tu sunnah Nabi. Macam-macam dalil hak batil dia buat keluar nak lawan sunnah Nabi SAW. Laula nuzila alaihi ayah. Dia kata kenapa tidak diturunkan Muhammad itu mukjizat? Macam-macam musyrikin Mekah minta keajaiban dengan Nabi kita. Macam-macam. Mukjizat dah beri banyak dah atas muka dunia ni, tapi tak mahu beriman juga. Antara yang diminta dengan Allah supaya bumi Mekah yang kering kontang tandus ni menjadi tanah yang subur dan aliran sungai. Ini salah satu mukjizat yang dia minta. Mereka kata kalau baginda buat begini maka boleh. Tujuan mereka minta ni bukan nak beriman. Tidak, saya sebut dah. Tujuan mereka minta ni adalah untuk memperlekehkan Nabi SAW. Itu tujuan dia. Sebab apa saya sebut begitu tu? Sebab apa kita sebut begitu? Sebab Quran ni mukjizat paling besar. Dari sudut gaya bahasanya, dari sudut bercakap, Quran ni mukjizat paling besar. Quran mukjizat paling besar ni pun dia tidak boleh beriman. Dia nak tengok benda pelik-pelik. Sifat manusia ni memang suka benda pelik-pelik ni. Benda ajaib, benda pelik ni dia suka sangat. Orang Melayu kita pun apa kurangnya? Kerih zaman lama lah, tu lah, ini lah, macam-macam. Janggut tu ayah lah, macam-macam lah. Kalau kopi janggut tu tak apalah. Dia macam-macam jenis dia, orang Melayu kita ni. Kalau dia simpan barang-barang antik tu simpan saja tak apa, tapi simpan dengan kepercayaan tu tak boleh. Tapi dia simpan tu kadang-kadang penuh kepercayaan. Malam Khamis, malam Jumaat duduk puasa kerih tu. Kerana kerih ni kalau tak puasa dia bunyi dalam laci tu. Pada hatiku duduk main laci dia tu. Dia kata kerih bunyi. Orang Melayu pun puja benda-benda begini. Suka puja benda-benda begini. Tak ada dah kita duduk lawan ni makin kurang. Dah kau kemaruk tu dia mari pujaan lain pula berbentuk versi agama pula. Dia mari rambut Nabi, dia mari janggut Nabi. Sehari dua ni Pok Berelwi buat keluar pula tasbih Nabi. Allah, tasbih Nabi pula dah buat daripada tulang unta. Punya bodohnya Pok ni. Boleh sebutin bulan puasa ni. Punya tak ertinya, jahilnya tasbih Nabi. Mana ada tasbih zaman Nabi, Nabi kira dengan tangan ni. Tolong reti sikit. Kepala otak kita tu biar mikir ni bawa mari hak Nabi ni pakat terima semua. Sebab apa? Sebab ajaib. Sebab pelik. Ajaib, pelik tu jadi nak tengok, jadi nak terima.
Betul terang-teranglah hari Nabi kira dengan ni. Ni dengan jari, subhanallah, 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 alhamdulillah. Ni Nabi kira dengan jari. Dia buat mari pula tasbih Nabi, tasbih Nabi. Tak cukup amari janggut Nabi, tak cukup amari peluh Nabi, tak cukup amari darah Nabi, tak cukup amari capal Nabi, tak cukup amari tapak kaki Nabi, tak cukup amari bekah, macam-macam lah buat Nabi. Yang ambil mana pun tak tahulah. Sewa dengan orang tu, sewa wak mari tu, sewa daripada orang asal dia tu wak mari. Wak mari nak tunjuk pada orang ramai pakat pergi. Orang duk mengajar hadis Nabi, duk baca hadis Nabi, tiap-tiap mana masjid tak boleh pergi. Tapi duk mari plek-plek mengenai buat mari. Allah pakat pergi semua. Lagu manalah Dajjal buat mari esok ni lebih kurang begini jugalah. Kalau kita tak ada akidah, tak ada tauhid, kita pergi ikut Dajjal lagi plek buat mari, benda-benda plek lagi. Allah na'udzubika min azabil qabr. Minta Allah Ta'ala jauh azabku min azabin nar, azab neraka. Wa fitnatil mahya wal mamat, fitnah kehidupan kematian. Wa fitnatil masihid dajjal, dan juga fitnah dajjal ini. Baik. Min rabbih, dari Tuhannya. Dia tahu bahawa Nabi sendiri tak boleh buat mukjizat orang Mekah. Nabi sendiri tak boleh buat mukjizat kerana Nabi manusia. Jadi mereka suruh minta kepada Allah supaya mari benda-benda pelik pada kami. Allahu Akbar. Dia mempersoalkan Nabi, kalau betul Muhammad tu Rasul, tentu dia boleh pergi sebab dia Rasul. Dia duk kata rapat-rapat dengan Tuhan ni. Qul, jawab wahai Muhammad, Inna Allaha qadirun. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya Allah berkuasa. Allah suruh Nabi jawab kepada mereka, Allah Maha Kuasa menjadikan mukjizat apa yang mereka minta, Tuhan Maha berkuasa. Sama ada nak buat tu, Tuhan boleh buat. Hak kamu minta tu, Tuhan boleh buat. Tetapi ala an yunazzila ala ayah, dan Allah Ta'ala boleh menurunkan mukjizat, Allah Ta'ala mampu beri. Boleh, boleh buat, tak ada masalah. Tapi berguna ke beri mukjizat pada orang begitu? Tak berguna sikit habuk. Kerana apa? Kerana Quran yang penuh dengan mukjizat ni pun dia tidak beriman. Nak tengok langit terbelah, nak tengok bumi Mekah terjadi bumi yang subur, tak ada kering kontang. Ni Quran hak mari ni. Hak dia suka dengar baca malam-malam Nabi baca Quran, kita sebut sebelum ni dia boleh dengar sebab mukjizat, sebab indahnya bahasa Quran. Tak ada orang bercakap sebagaimana bercakap Quran walaupun dia tu orang Arab. Walaupun orang Arab sendiri tidak berbahasa sebagaimana bahasa Quran, tu pun dia tak boleh terima. Apatah lagi nak tunjuk benda ni. Mengarut sungguh musyrikin Mekah ni. Musyrikin Mekah, musyrikin Melayu, mengarut sungguh. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tidak mengetahui apa? Mereka tak tahu apa hikmah tidak ditunaikan permintaan mukjizat itu. Mereka tak tahu. Dan mereka juga tak tahu apakah balasan akan mereka menimpa jika mereka tidak beriman selepas ditunjukkan mukjizat itu. Mereka minta mukjizat selepas mereka tidak beriman, selepas Allah Subhanahu Wa Taala bagi tengok mukjizat pada mereka, mereka tak tahu macam mana Tuhan nak ajar mereka. Allah, ayat nombor 38. Tuan-tuan tengok ni pakat share, saya minta pakat share. Share banyak lagi dalam grup kau dalam apa ke, tolong share. Ayat nombor 38. Dalil akli, Allah boleh turunkan mukjizat. Sebab apa? Sebab banyak perkara ajaib yang Allah Ta'ala telah berikan. Maka memang tidak ada masalah sikit pun Allah Ta'ala nak buat mukjizat ni, tidak ada masalah sikit. Dan bukan Allah Ta'ala tak mampu untuk menerima apa yang mereka minta. Allah Ta'ala kata aku boleh bagi. Kalau kita bercakap mudah-mudahan boleh bagi mana? Nak minta juga. Allah Ta'ala buat mari dalil akli yang mana aku boleh buat. Sebab ada beberapa benda yang dikira ajaib yang manusia tidak mampu untuk buat, tapi aku boleh buat. Apatah lagi hak meminta tu sendiri, lagi-lagi aku boleh buat. Apa kata Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi, wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidak ada seekor binatang pun yang melata di atas muka bumi ini. Apabila Allah Ta'ala guna perkataan fil ardi, bermaksud atas bumi, termasuk dalam bumi itu sendiri.
Dan termasuklah segala binatang dan hidupan air semua sekali. Kalimah dabbah, kata dasar pada perkataan dababa, yang bermaksud bergerak. Dabbatin makna binatang hak bergerak, hak melata dia panggil. Iaitu makhluk yang bergerak sendiri, termasuklah kategori ini manusia, kucing, ayam, serangga, macam-macam lah atas muka bumi. Wala ta'irin yatiru bijanahi, dan tidak ada seekor pun burung hak terbang ni dengan kedua sayap dia. Tidak ada seekor pun burung hak terbang dengan kedua sayapnya. Allah Ta'ala sebut tadi makhluk di bumi. Ni Allah Ta'ala sebut makhluk atas udara pula. Hak di bumi atas udara. Illa umamun amthalukum, malaikat Allah Ta'ala, malaikat mereka umat-umat seperti kamu. Umamun maknanya dasar dari perkataan jamak daripada perkataan ummah, bermaksud kumpulan ataupun kita sebut komuniti. Komuniti kehidupan atas muka dunia ni. Ini juga sebagai isyarat kepada mereka ada kehidupan mereka sendiri di komuniti mereka. Semut dengan cara semutnya, harimau dengan cara harimaunya, buaya dengan cara buayanya, semua sekali. Ada tok ngulu dia, ada ketua dia. Mereka hidup dalam kerajaan, mereka hiduplah struktur berkerajaan yang ada pada diri mereka sendiri. Semut ni diperintah oleh ratu. Kerana dalam Quran Tuhan sebut ya ayyuhan qalat, Tuhan sebut qalat, berkata ketua semut ni dengan perkataan qalat. Qalat ni digunakan untuk perempuan, kalau qala untuk lelaki. Qalat ya ayyuhan naml, berkata ketua ratu semut, dia panggil ratu. Dan memang ratu semut memang ada. Dan semut ni disebut sebagai wadin naml, lembah semut. Dalam hadis sebut qaryatun naml, kampung semut, bermakna ada struktur dia. Ada tok ngulu dia, ada tok gawa dia, ada semua ada. Kita panggil semut pekerja, semut jaga, semut ni kan banyak semut tu rumah kita tu. Baik. Tu semua sekali. Sebagai isyarat yang mereka ada kehidupan mereka sendiri dan mereka berinteraksi sama mereka. Cuma yang beza manusia dengan jin ni, makhluk-makhluk tu tidak ada taklif agama. Tapi manusia dan jin disuruh supaya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ada akal. Mereka ada tabiat hidup mereka tu ada. Tapi akal tu tidak ada. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala sebut juga binatang yang tak ada akal tu pun boleh terima Allah sebagai Tuhan. Tiba-tiba manusia yang ada akal ni lebih bodoh pada binatang yang tak ada akal lagi. Allahu Akbar. Kenapa disebut tiba-tiba disebut kehidupan di daratan di langit pula ni? Di saat-saat mereka minta mukjizat. Sebab musyrikin Mekah tadi dia minta mukjizat tunjuk di hadapan mereka. Mereka nak tengok dulu mukjizat ni, baru mereka nak beriman kononnya. Begitulah kononnya. Maka Allah alih pandangan mereka supaya tengok alam sekitar ni, kehidupan yang berbagai-bagai penuh dengan keajaiban. Kenapa mereka tak tengok? Cukup ajaib, sebenarnya cukup ajaib. Kehidupan ni cukup ajaib. Tuan-tuan bayanglah kita duk minum madu lebah tak? Bukan madu 3 ni, madu lebah. Madu lebah. Madu lebah tu dia pergi ambil, dan madu tu pula banyak jenis, banyak pesen dia. Hak tualang lah, yang tu lah lebah hak duduk di pergunungan, di lembah, lebah pelihara ni, semua kualitinya berbeza. Dan sarang lebah tu sih, struktur sarang lebah tu kalau kita tengok, ya bersegi begitu. Dia ukur tu tepat. Dia pernah tengok sarang lebah dah? Dia tepat ukuran dia tu. Segi dia tu. Tepat. Tak kata hak ni besar sikit, hak ni kecil sikit, hak ni besar sikit. Tak, tepat. Manusia tidak setepat begitu. Itu adalah kebesaran yang Allah Ta'ala tunjuk depan mata manusia sendiri. Nak tengok mukjizat Nabi, tu tengok tu dulu. Dalam ayat lain pula Tuhan sebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Berdiri kamu tak tengok ke?
Ni diri kita, tubuh kita ni. Dengan hidung, dengan mata kita. Bulu mata kita ni. Bulu mata ni. Kalau tak ada bulu mata ni, susah. Sebab apa bulu mata ni sebagai bertindak, sebagai mengecam habuk-habuk yang nak masuk dalam mata ni. Kita berkelip. Kalau tak berkelip pun susah manusia ni. Mata jadi merah sebab apa? Bila berkelip ni, dia sapuh mata-mata kita daripada habuk-habuk yang kita tak nampak ni. Bulu hidung. Allah, bulu hidung kita. Bulu hidung. Kecil lah bulu hidung ni. Dia tak sebagaimana rambut bulu hidung ni. Tapi menapis segala apa kotoran untuk masuk kita menghirup ni. Lidah kita. Kalau kita jelai lidah tu begitu. Tapi di atas lidah tu ada deria masin, ada deria masamnya, ada pahitnya. Kenapa tak tengok tu lebih besar lagi daripada kamu minta mukjizat tu? Itu adalah salah satu daripada jawapan yang Allah Ta'ala bagi untuk musyrikin Mekah. Ma farratna fil kitab min syai'. Tidak kami tinggal sesuatu pun dalam kitab. Semua perkara dimasuk dalam kitab Allah, tidak ditinggalkan. Persoalannya sini, kitab itu apa maksud kitab? Setengah mufassirin sebut bahawa itulah kitab Lauh Mahfuz yang menulis semua kejadian yang termasuk alam ini, dan tidak ada terlepas satu pun daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau kalaulah kitab itu bermaksud Al-Quran pun, Allah Ta'ala nak sebut bermaksud Allah Ta'ala tidak tinggalkan apa-apa pun berkenaan dengan agama dan syariat ini kecuali adalah Al-Quran, dan juga diamalkan oleh Nabi SAW yang kita sebut sebagai hadis Nabi SAW. Kedua-dua ni adalah sumber wahyu, sumber hukum untuk kita hidup atas muka bumi sebagai hamba Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Baik. Summa ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian mereka semua dihimpunkan kepada Tuhan mereka. Setelah makhluk datang muka bumi ni, semua makhluk atas muka bumi, langit di bumi ni dikerah untuk dihimpun di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Ayat yang 39, Allah Taala mengancam kepada yang menolak ayat-ayat Allah. Firman Allah, walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami. Apa yang dimaksudkan dengan mendustakan ni? Tentulah kita tidak boleh nak dusta ni, tapi dia mendustakan bermaksud di sini menolak. Nak dusta macam mana? Benda betul. Tapi menolak benda yang betul. Menolak benda yang bertepatan dengan Quran, menolak benda yang bertepatan dengan hidup ini yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam bila kita beri dalil, kita kata hak sunnah nabinya buat begini. Dia kata betul hak awak sebut tu, tapi dah kalau betul tapi buat apa lagi? Dah betul tapi saya tak boleh buat lah apa, payahlah masyarakat sekarang. Jadi nak jaga masyarakat tu lebih pada jaga Allah Ta'ala lagi. Nak jaga masyarakat tu, hidup bermasyarakat tu nak jaga lebih pada Allah Ta'ala lagi. Lebih apa yang disebut daripada syariat Nabi lagi. Nak jaga punya jaganya manusia ni. Nak jaga takut begini, nak jaga takut begitu. Betul dah ustaz sebut tu, dia kata tapi apa lagi? Dah betul, terimalah betul. Tapi apa lagi? Allahu Akbar. Tu menolak dengan cara lembut lah tu, konon menolak dengan cara lembut. Nampak lembut tapi gini-gini. Tapi tu menolak. Summun, mereka adalah pekak. Bukan pekak tidak dapat mendengar ni, tapi tidak mahu mendengar kebenaran. Menolak satu hal, kebenaran tak mahu dengar. Wa bukmun, dan bisu. Bisu. Apa yang mereka terima dari dakwah, mereka tak dapat manfaat. Dan mereka tak faham. Bisu dia juga adalah bisu daripada berkata benar. Dia membohongi ayat Allah Subhanahu wa taala. Selalu sifat ketiga digunakan perkataan al-umi, maknanya buta. Umyun, summum, bukmun, umyun. Biasa tiga, tapi dia buat mari dua je hari ni. Kerana tidak disebut dalam ayat ni, akan disebut pada ayat yang lain nanti lepas pada ni. Fi zulumat adalah gelap gelita. Gelap gelita dimaksudnya bukan gelap itu tidak. Gelap gelita ni maksudnya gelap dalam kesyirikan. Menolak kebenaran dan tidak mahu terima kebenaran, serta berada dalam gelapnya syirik ma yasya,
siapa yang dikehendaki oleh Allah. Semua ketetapan dari Allah Ta'ala buat keputusan berdasar kebijaksanaannya, yudlilhu, dan Allah Ta'ala sesatkan, akan disesatkannya. Orang nak sesat, tak peduli pada Quran, tak mau belajar Quran, tak mau terima hujah Quran, begini. Wa man yasha'u, dan siapa yang dikehendaki, kerana Allah Ta'ala menghendaki apa sahaja, nak sesat, tak mau terima kebenaran apa Tuhan kehendaki bagi dia, sebab dia tu sendiri tak mau terima kebenaran, kena faham. Yaj'alhu ala siratim mustaqim, akan dijadikan di atas jalan yang lurus. Pengajarannya, kalau kita nak tengok, hidayah ni adalah milik di tangan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Allah Ta'ala yang tentukan siapa yang dapat, siapa yang tidak. Banyak orang salah faham berkenaan dengan ayat ni. Janganlah kita kata Allah Ta'ala nak kita jadi sesat. Tidak. Ramai yang beranggapan begitulah, bahawa Allah Ta'ala nak jadi sesat. Mereka salah ke Allah, mereka tidak beriman. Dengan perkataan mereka, apa nak buat, Allah Ta'ala takdir begini. Nampak tu? Tu fahaman sesat yang masuk dalam jiwa kita. Sebenarnya, kesesatan yang dia dapat tu kerana dia menolak kebenaran. Ataupun dia tidak mahu terima kebenaran. Kerana kalau dia terima kebenaran, dia tidak akan sesat. Boleh faham tu? Kalau dia terima kebenaran, dia tidak akan sesat. Sebab apa? Sebab dia terima kebenaran. Sebab kebenaran ini dengan hujah, dengan bukti dan dalil yang terang. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sebab itu kebenaran ini tidak ada orang yang boleh kata salah. Sebab Allah Ta'ala yang menentukan kebenaran agama ini. Sama ada kebenaran adalah kita beramal mengikut sunnah Nabi SAW. Sebab itu penting. Kita mengajilah di mana pun. Baik luar negara ke dalam negara ke siapa ke luar negara mana. Tapi kebenaran itu mampu ataupun tidak kita nak sebut. Itu bagi orang mengaji. Bagi orang yang bukan tak mengaji, bagi orang yang mendengar ni, nak terima kebenaran, nak mendengar kebenaran dengan mengkaji kebenaran tersebut, bukan mengkaji, dia hidup dalam keadaan dia tu cari kebenaran, Tuhan bagi kebenaran ke dia. Tapi dalam hati dia tidak mahu cari kebenaran, dalam hati dia penuh dengan ketaksuban, maka dia tidak akan bertemu kebenaran sampai bila-bila. Maka Allah Ta'ala ni, dia kata boleh sesat ke siapa dia nak, dan dia boleh beri tunjuk ajar kepada siapa dia mahu. Memang betul lah. Siapa yang dia mahu, Allah Ta'ala boleh beri petunjuk. Siapa yang dia mahu, Allah Ta'ala mahu. Allah Ta'ala nak dia tu kenapa? Dia tu ada bakat nak dapat hidayah, kerana dia cari kebenaran. Tiba-tiba seorang yang mengharapkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia tidak mencari kebenaran, maka Allah Ta'ala sesatkan dia dengan sesatnya. Allahu Akbar. Jangan kita kata ini takdir Allah, jangan. Rosak kita boleh jadi rosak. Nak salah ke Allah Subhanahu Wa Taala kerana tak beri hidayah pada kita. Sedangkan kita sendiri tu jauh nak cari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita tengok ayat nombor 40. Ini adalah dalil akli i'tirafi dia panggil. Dalil akli yang berbentuk kita pun iktiraf dan lawan kita juga iktiraf. Apa dia? Qul ara'aytum in atakum adzabullahi aw atatskumus sa'ah aghairallahi tad'una in kuntum sadiqin. Qul ara'aytakum, katalah wahai Muhammad, tidakkah kamu melihat pada diri kamu? Maksud di sini bahawa tidak kamu fikir. Cuma khitab yang Nabi guna kepada Nabi SAW. Nabi disuruh baca kepada umat baginda ni. Tidakkah kamu fikir, in atakum azabullah, jika datang kepada kamu azab Allah, azab di dunia, seperti kaum terdahulu tu macam mana? Secara tiba-tiba. Macam mana? Ini adalah satu dalil i'tirafi
akli, jadi iktirafi, kerana musyrikin Mekah sudah terima bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Ada dahlah jiwa dia tu. Tapi dia jadi syirik apabila dia melantik benda lain yang menyama kuasa kerana kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba mu tengok lagu mana lepas-lepas tu. Au atatkumus sa'ah, atau datang kepada kamu hari kiamat. Perkataan as-sa'ah di sini bermaksud hari kiamat. Kalau hari kiamat tu datang secara tiba-tiba, aghairallahi tad'un, adakah kamu akan menyeru yang lain daripada Allah untuk menolong kamu? Apabila terjadinya hari kiamat, kamu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu nak panggil selain daripada Allah untuk tolong kamu? Tentu tidak. Dan musyrikin Mekah tahulah perkara ni. Mereka akan minta tolong Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam perkara hajat. Kalau perkara hajat yang besar-besar, mereka akan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bab kecil-kecil mereka tidak berdoa pada Allah? Mereka lantik ilah Tuhan-Tuhan mereka untuk mereka persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun begitu juga lah. Kalau kena bala sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, kena bala. Ingat lalu kat Allah. Kalau hiduplah keadaan tak kena bala tu, janganlah. Dia lah yang paling kuat relawan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Kalau kita tengok lagi, maka jangan kita seru selain daripada Allah. Kalau kita nak panggil orang, cakap dengan orang, kenalah ada orang tu depan mata kita. Ni orang tak ada, kita pun tak nampak, kita pun seru. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya kawan tu, ya kawan tu, ya kawan ni. Dia tak ada pun, tapi kita seru. Minta tolong dengan dia. Ataupun minta keberkatan pada dia. Kalau masuk hutan, salam tu anak cucu tu pan lalu. Bengong jing tu. Bila pula aku menikah dengan tok wanmu, jing tu kata. Nah, bagaimana orang kita boleh amal syirik yang begini? Allahu Akbar. Jadi satu lagi lagu marhaban. Orang buat marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban. Marhaban ni selamat datang, selamat datang, selamat datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Kita nampak kau orang datang tu. Menjaga baik-baiklah nak sebut marhaban pun. Ni dak nak hidupkan lagi apa ni orang panggil kumpulan marhaban. Tak salah nak hidup kumpulan marhaban, tapi biar tengok apa yang diucapkan dalam marhaban tu. Kalau golongan-golongan hak sesak tu, dia letak kursi, dia hias cantik-cantik. Kursi hias cantik-cantik letak tengah-tengah tu. Lepas tu sebut marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban. Duduk gitu. Tu perkataan boleh rosak akidah kita sebenarnya. Nah, perkataan boleh rosak akidah kita. Kalau Nabi tu hidup betul-betul tak apa. Nabi hidup betul sebagaimana orang duk laung qasidah kepada Nabi. Nabi tu hidup. Dan Nabi tu ada lagi tak mati. Nabi mati, Nabi wafat. Ruh siapa yang dia puja? Kalau kita kata orang Mekah tu puja ruh Nabi wali dah, kita sebut marhaban tu mari daripada mana? In kuntum sadiqin, jika kamu betul-betul orang yang benar, cakap betul-betul. Siapa yang kamu panggil ni? Apa yang kamu syirikkan ni? Jadi kita kena ambil betul-betul lah daripada Quran dan sunnah Nabi SAW. InsyaAllah kita sambung pada esok, pada ayat yang ke-40 hingga 44 insyaAllah ada perbincangan berkaitan istidraj. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa huwa amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.